Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu saya lagi Amirul dalam rancangan MRC TV guys. Apa khabar semua peminat-peminat rakyat Malaysia di sana? Duduk tenang di rumah, santai, layan video ni sampai habis kerana video inilah mampu membuka minda korang untuk membeli model baru CLA 250. Nak tahu model ni model apa? Jom tengok video sampai habis. Okay guys, so untuk mengatakan korang juga semua, sebenarnya video hari ini ditujukan untuk anda semua dan diri saya juga, kerana kereta inilah mampu membuka minda saya untuk bekerja lebih keras, untuk berniaga lebih untung, dalam masa sama juga mungkin kereta ini menjadi kereta idaman korang suatu masa nanti. Okay, so hari ni Amirul nak review 3 buah unit CLA 250 New Facelift 4MATIC AMG Premium Plus keluaran tahun 2019 dan 2020 kita ada. Dalam masa sama juga kita ada lebih daripada 5 unit untuk CLA 250, 3 unit untuk CLA 180, 2 unit untuk CLA 35 AMG Premium Plus. Okey. So untuk model baru aku nak korang tenang, duduk diam-diam tengok video ni, kerana untuk model baru Mercedes keluaran CLA 250 adalah satu wajah yang lain daripada yang lain. Design yang agak futuristik, design yang agak sporty, dalam masa sama juga dia masih maintainkan Mercedes punya signature. Okey, jom kita tengok tentang apa yang Amirul nak huraikan hari ini. Lebih kepada technical mungkin dan lebih juga kepada facelift, apa yang menarik tentang model baru ni. So guys, stay tune, layan video ni sampai habis, jom saksikan. Kali ni aku nak korang tengok betul-betul apa beza model lama dan model baru. Sebenarnya untuk CLA 250 AMG Premium Plus 4MATIC ni, ini adalah keluaran Mercedes yang baru, keluaran tahun 2019 ke atas. Untuk model New Facelift ni dia datang dengan 2.0 liter turbo dan dia bukan datang dengan twin turbo, dia single turbo saja, tetapi dia punya horsepower boleh sampai 242 horsepower. Cukup laju, cukup best. Without remap, without tuning memang dah best. Kalau remap tuning mesti 280 horsepower ke atas. Cuma kadang-kadang kita nak bercerita tentang horsepower sebab ramai orang beli Mercedes bukan lebih pada horsepower sangat. Bila kita ambil spek yang pertengahan ni, kita tidak kejar horsepower, tapi kita nak keselesaan dan kita nak juga kelajuan sedikit saja. So jom kita tengok. Untuk for the first time Amirul nak review adalah CLA 250 ni, dia dah datang dengan design yang baru. Nak tahu tak apa design yang baru? Yang pertama sekali kita boleh tengok untuk model CLA 250 dia datang dengan diamond grille. Alright, tetapi bagi aku kalau pasang GT grille lagi better, lagi sporty. Cuma ni nampak elegan. Yang kedua, design yang baru ni dia punya depan lampu dia dah datang dengan design yang baru. Okey, perasan tak? Untuk model lampu baru ni dia datang dengan 3 projector lamp dan kita boleh nampak dia susun cantik je. Model lama datang seketul besar, seketul kecil. So model baru datang dengan 3 LED. Dalam masa sama juga dia punya eyebrow DRL itu kita panggil eyebrow, dia ada atas dan bawah. Kalau model A180 New Facelift dia datang dengan bahagian atas saja dan old facelift pun atas saja. Cuma new facelift untuk CLA 250 dia datang dengan atas dan bawah dan bentuk dia memang bentuk V. So untuk bentuk arrow dia panggil arrow dari DRL. Alright. So untuk model ni juga sebenarnya dia datang juga dengan bumper yang agak lawa. Kita boleh nampak bumper baru ni sebenarnya cukup cantik sebab dia matching ada sedikit chrome, padanan chrome dekat bahagian atas, dekat bahagian grill, dekat bahagian kanrat tepi ni memang cukup cantik. Tetapi mungkin spoil sedikit sebab bahagian plastik ni terlalu buruk bagi aku. Kalau boleh convert CLA 45S punya bumper, kita boleh masuk dalam loan, jangan pening-pening. Dan yang paling penting untuk model baru ni sebenarnya dia chassis yang baru untuk compare dengan model lama. Dalam masa sama juga perasan tak perasan dia punya untuk bahagian depan punya bumper facelift dia lebih muncung ke hadapan lagi. Dan nampak macam jerung pun ada. Sebelum ni kita pernah tahu Evo 10 macam jerung Malaysia dulu suatu ketika dahulu. Tetapi kita boleh gelarkan CLA 250 adalah jerung Malaysia sebab facelift yang baru, bumper yang baru muncung dan lampu dia kena dengan bumper dia. Right? So jom kita tengok part yang menarik lagi tentang model CLA 250. Okay guys, so now kita tengok betul-betul untuk bahagian rim. Sebenarnya untuk model CLA 250 New Facelift yang baru ni, dia juga datang dengan rim yang special sedikit. Model ni dia panggil, okay, dia ada 2 model sebenarnya tau.
Ada model yang pertama dia panggil CLA 250 Premium Plus dan model yang kedua kita panggil Exclusive Package. Kenapa dia panggil Exclusive Package? Yang pertama, Exclusive Package ni adalah beza pada interior dia dalaman dan yang kedua adalah pada rim. Okey, untuk Exclusive Package ni dia datang juga rim 19 inci, rim yang hampir sama dengan Edition 1 punya rim model CLA 45 sebelum ni dan CLA 45S model baru dia lain sikit. Okey. So, rim dia datang dengan multi-spoke punya design rim dan dia datang dengan 19 inci saiz tayar dia. Dan dia tak macam C-Class. Dia punya saiz tayar depan dengan belakang sama saja. Dia punya lebar pun sama saja. Cuma bila kita tukar tayar baru, kita boleh pakai tayar ikut saiz design kita. Tak ada masalah pun. Sebenarnya untuk model ni kita boleh tengok original dia dah siap cun-cun. Cun-cun tu dia adalah 2 jari saja. Maknanya cukup okey dan dia tidak terlalu keras suspension dan tidak terlalu lembut. Dia tidak datang dengan adaptive suspension. Dia memang datang spring sport dan absorber. Alright. Dalam masa sama juga kalau tukar adjustable lagi mantap, lagi smart dan model Mercedes ni sebenarnya dia masih kekalkan comfort dia compare daripada sport lagi. Okey. So kalau kita tengok dekat sini sebenarnya untuk model baru CLA 250 ni juga yang paling aku steam adalah part bonnet depan dia. Tengok. Dia punya bentuk body dia dan aerodinamik kereta ni memang diciptakan bahagian tulang kita tengok. So tulang body kat sini daripada tepi sampai ke belakang ni dia tak nampak tulang sebab dia nampak lekuk cun saja. Tetapi yang paling rare adalah untuk bahagian hood dia. Tengok. Tulang dia matching dengan bahagian bumper dia. Nampak? So nampaklah kereta ni betul-betul sport sedikit. So dalam masa sama juga bila kita nak beli kereta, kita kena tengok seni. Seni tu apa? Seni kita daripada pandangan mata kasar kita. Which is kita tengok kereta ni, hood dia cantik lah. Kena dengan bumper dia lah. Kena pula dengan lampu dia. Memang cukup garang lah. So, itulah seni yang kita boleh diperkatakan. Dan mungkin ini sedikit sebanyak menarik minat korang daripada segi depan. Tetapi bagi aku, model ni steam dekat bahagian dalam. Jom kita tengok dekat bahagian belakang dan dalam apa yang menarik tentang model CLA 250. So now Amirul dekat bahagian dalam untuk model CLA 250. So nak tahu tak apa yang menarik tentang CLA 250 ni? So untuk personal opinion Amirul, bila kita nak beli kereta, kita nak satu interior yang design yang cukup lawa. Macam rumah, kita nak buat rumah, kita kena panggil ID yang cukup perfect. Macam kita nak beli apa-apalah benda barang pun, kita mesti tengok design. Mesti rakyat Malaysia tak suka spek, dia suka design. For me, kita jual kereta memang kita nak lebih kepada spek. Cuma orang Malaysia suka design. So now kita nak cerita tentang design. Kalau korang beli exclusive package macam kereta model ni, so dia datang dengan two tone colour. Kita boleh tengok dia datang dengan black colour leather dan dia datang juga red colour leather. So untuk bahagian door panel dia datang dengan warna red. Untuk bahagian leather hitam ni dia datang dengan warna leather untuk bahagian eksklusif dia datang warna hitam. So model ni yang paling best, dia datang dengan electronic seat. Electronic seat kiri dan kanan dan dia juga datang dengan memory seat driver dan heated seat juga. So memang cukup best. Tetapi bagi aku satu dia spoil dia sebab dekat bahagian sini dia warna chrome. Kalau lebih cantik kita buat carbon. Kita wrap carbon bahagian sini, door panel, bahagian dashboard punya partition ni lagi kemas, lagi cantik. Dan model baru ni juga compare dengan model lama adalah bahagian console box ni. Model lama dia datang agak sedikit kecil, tetapi model baru dia sedikit besar, tetapi ruang dia lagi besar daripada model lama. Pelik tak pelik? Model lama dia sempit sedikit. So inilah satu fakta yang menarik tentang model CLA 250 ni, which is dia punya wheelbase lagi besar. So yang paling best sekali, model baru CLA 250 dia dah datang juga dengan design yang cukup lawa sebab dia datang dengan warna gloss black dan dia datang dengan hard case plastik. Kalau model lama sebelum ni dia datang dengan plastik yang betul plastik. Macam mana tu plastik yang betul plastik? So model baru dia datang dengan hard case plastik yang warna gloss black. Memang cukup lawa, bila kita goreh tak lawa, tak calik, tak cala. Okey. Dan dia juga datang dengan armrest konsol dekat bahagian tengah ni, kita boleh masuk USB port dan yang paling penting dia juga ada control pad yang agak besar dekat bahagian tengah. Kenapa model lama tak ada dan kenapa model lama dia pakai bulat tombol. Model baru dia pakai touchpad sebab kita tengah menikmati view dekat bahagian dalam ni dan kita tenang. Bila tenang tu kita nak control while driving, easy to access untuk bahagian control pad yang agak besar dan ada satu untuk hand apalah penahan
pergelangan tangan. Okey. So maaf kalau kita merepek sedikit. So yang paling best sekali dekat bahagian sini, dia ada tunjuk dekat sini. Kita boleh control dynamic range mode untuk enjin kita. Kita boleh control nak tukar kepada sport, comfort, eco, individual dekat bahagian sini. Dan kita nak on 360 camera pun kita boleh on dekat sini juga. Tiada masalah. Model ni datang dengan 360 camera, dan model exclusive package ni juga dia datang dengan panoramic sunroof. Dan yang paling penting, all is a black interior untuk bahagian bumbung, dan dia ada 6 airbag. So the part last yang Miro nak bercerita adalah untuk bahagian sini. Jom kita tengok. Okey, di bahagian tengah sini kita boleh nampak juga wajah baru, design yang cukup cantik. Okey, first kita nak bagi tahu adalah steering baru model CLA 250 2019 ke atas memang dah design macam ni. So dia ada sedikit padanan warna chrome dekat bahagian sini. Dalam masa sama juga, design dia ada dua color, iaitu merah dan hitam. Merah adalah benang dia, hitam adalah full leather. So lebih baik kita balut Alcantara fabric, lagi nampak sporty. Dalam masa sama juga, dia juga datang dengan pedal shift. Pedal shift sebenarnya dia kecil, tetapi ini mungkin orang daripada Jepun dah tambah, so lagi tinggi lagi. Kalau balut carbon pedal shift ni lagi smart. Alright. Dan yang paling tak best sekali adalah gear dia masih di tangan. Mungkin Mercedes ciptakan kereta ni adalah untuk dunia, untuk Europe country pasaran, dan dia cipta untuk Asia punya pasaran. Dia terpaksa buat gear dekat tangan sebab dia nak nampakkan Mercedes adalah eksklusif kereta. Mungkin BMW lebih kepada sporty, that's why gear dia tombol di tengah. Okey, tetapi bagi saya dah biasa bawa Mercedes, so okey lah, tak ada masalah gear dekat tangan, lagi senang. Cumanya yang paling best adalah wajah baru paparan skrin untuk bahagian sini memang cukup besar. Alright. Kita dekat sini kita ada digital cluster meter. Bahasa pasar tu. So, digital cluster meter dekat bahagian sini, kita pelbagai mode kita boleh setting dekat sini. Dalam masa sama juga kita boleh tengok dekat sini, sebenarnya dia juga ada untuk bahagian dekat sini meter yang kita boleh tukar pelbagai design, pelbagai warna. So kita boleh tengok Google Map dekat sini pun juga, dan di sebelah kiri ni kita boleh tengok meter kita. So tak ada masalah. Kita nak buat RPM pun tak ada masalah, dan dekat bahagian sini juga semuanya ada kita nak bagi tahu, dan dia ada radar safety sense, dia ada Distronic Plus, dia ada auto cruise control, everything semua ada dekat bahagian meter, dan kita boleh control hanya di hujung jari di kanan kita sahaja. Alright. So untuk bahagian kiri pula dekat tengah ni kita ada info entertainment media 10.3 inci yang cukup besar dan cukup cantik. Sebenarnya untuk model baru new facelift ni dia ada dua versi. Kalau dia adalah low spec, tak datang electric seat, dia akan datang dengan bahagian skrin tengah dengan meter yang agak kecil, saiz dia sedikit. Kalau dia datang dengan full spec, dia akan datang dengan full screen dekat bahagian sini, full view. Yang itu yang menarik, fakta yang menarik untuk korang beli kereta ni, beli yang cari yang full spec. So dekat bahagian sini yang paling best adalah dia boleh touch screen. Model lama tak boleh touch screen, model baru boleh touch screen. So dekat sini juga kita boleh tengok yang paling best, bila kita driving, kita boleh tengok performance kita kat sini. Maknanya all temp, water temp, horsepower, boost, torque, semua buka dekat sini, kita boleh tengok macam GTR. Dan yang paling best model ni kalau korang nak beli adalah dia juga datang juga dengan 64 ambient light color, dan turbine dia ni untuk bahagian aircon ni design dia dah siap datang dengan ambient light. Kalau model yang tak datang ambient light dekat bahagian turbine, dia datang dengan warna hitam. Kalau datang warna chrome, bermakna dia ada ambient light dekat sini. So yang paling best sekali adalah view waktu malam, itu saja. Dan jom kita tengok dekat bahagian belakang. Sebenarnya model baru ni besar lagi ke? Muat tak masuk sebab model lama kita kalah pada design belakang. Jom kita tengok guys. Now, Amiro dekat bahagian penumpang di bahagian belakang. Okey. So, bila kita nak bercerita tentang model new facelift, dengar ya tuan-tuan, bila new facelift adalah wajah baru, design baru, chassis baru. So, apa yang menarik, Mercedes-Benz telah buat satu perbezaan yang ketara. Yang pertama sekali adalah ruangan kaki kita agak sedikit selesa compare dengan model lama. Dan kita perasan juga model baru ni dia agak besar tau sebenarnya tau. Dan yang paling penting, kita tidak terlalu dekat kaki kita, dan kita ada satu support leg rest dekat bahagian sini. Peha kita punya support lah. So sangat best. Dan yang paling penting sekali, mungkin dia ada armrest kat bahagian tengah ni, mungkin untuk kita bertahan. Tetapi yang spoil bagi Amiro adalah kerusi dia terlalu tegak sangat. So tidak selesa lah bagi badan kecil. Okey lah anak-anak, tetapi bagi orang yang badan besar, dia tak sesuai lah duduk dekat seat belakang ni. Cuma yang paling best adalah nampak?
dia tidak terlalu rapat dengan bumbung. Dalam masa sama juga dia tidak rapat dengan cermin. Model lama, dia kepala kita dekat dengan cermin belakang, so panas tau. So model baru sangat okey sebab dia dah panjang sikit lagi chassis dia, bumbung dia okey. So dalam masa sama juga view kita dapat untuk panoramik, dan kita dapat view untuk bahagian enjin, bahagian ruangan kokpit bahagian depan. Okey. Dalam masa sama juga dia ada satu konsol aircon dekat bahagian tengah juga. So jangan pening-pening, aircon tetap dapat. Anak-anak jangan bising-bising. Cuma yang ni adalah spek yang Amirul cakap tadi exclusive package. Yang ni adalah dia punya original spec. Kalau CLA 180 pun dia datang dengan model macam ni juga. Dia tak datang dengan semi leather seat, dia akan datang dengan warna grey black punya leather two tone color. So ini standard spec, dan model ni semua ada Burmester sound system CLA 250 ke atas sahaja. Model lama kita pakai Harman Kardon, model baru kita pakai Burmester sound system. Dan yang paling best sekali, dua seat bahagian belakang ni adalah isofix seat. Boleh simpan, letak kasit anak kita juga, tak ada masalah. So guys, jom kita tengok dekat bahagian belakang. Sebab bahagian belakang ni ramai rumus mengatakan tak lawa, macam ikan dugong, macam buntut-buntut tut. So jomlah tengok bahagian belakang best ke? Steve nak tengok. So now kita dekat bahagian belakang untuk model CLA 250. Okey. Kalau kita tenung betul-betul, kita hayati betul-betul, model baru ni sebenarnya lawa. Akan tetapi bila dia tak ada ducktail, dia tak ada diffuser yang garam, dia tak ada spoiler yang tinggi, orang rasa macam terkelakar, jadi buntut gemuk kan, panjang kan. So that's why lah kita kata untuk model baru ni sebenarnya dia adalah design coupe, bumbung potong separuh. Tetapi juga yang paling best, dia dah buat sedan, dia buat panjang lagi model baru ni. So bagi aku suka sebab yang pertama sekali adalah kita ada boot space yang besar. Yang tu yang aku suka, which is kita boleh tengok ruang bonet yang cukup besar dan ke dalam. Kita boleh rasa boleh masuk 3 stroller anak. Dalam masa sama juga dia boleh masuk 3 bagasi beg boleh baring. Tidak boleh tegak lah. Dan dia tidak ada power boot. Cuma bonet dia tidak terlalu berat. So dekat sini kita boleh perasan ada emblem CLA 250. Kita buang. Kita ada Formatic, kita pun buang. Kita pakai CLA 45S, kita pakai AMG. Kita wrap warna hitam. Oh, baru smart babe. Maaf ya. Okey. So mungkin design baru kita boleh perasan wajah baru, design lampu ni memang cukup best lah. Aku boleh katakan ini adalah kelebihan Mercedes model baru sebab Mercedes dah buatkan satu design yang cukup lawa. Steam gila. Okey. Kita boleh tengok lampu design yang baru yang cukup best, cukup lawa, dan dia ada LED transparent untuk bahagian dalam. Tetapi casing dia warna merah. Kenapa dia tak pakai casing albino warna putih? Dia pakai warna merah sebab dia nak tunjukkan yang model Mercedes ni masih lawa di bahagian belakang. Kalau pakai albino dia tak nampak lawa. So dalam masa sama juga dia ada reflektor untuk bahagian bumper belakang ni. Sebenarnya bagi aku tak cantik. Memang kita kena tukar bumper CLA 45S baru smart. Okey. Tetapi model ni tidak datang dengan sequential signal. Itulah sayangnya Mercedes, dia tak datang dengan sequential signal. So, dalam masa sama juga untuk diffuser bumper ni kita boleh perasan dia memang cukup lawa kalau originally sebab dia dah siap datang juga dengan warna chrome untuk bahagian exhaust dengan bahagian sedikit trim warna chrome, dan dia ada cover plastik. So untuk bahagian bumper ni dia nampak lebih kepada eksklusif. That's why dia panggil exclusive package. Tetapi kalau aku tukar diffuser kepada CLA 45S, keluar 4 exhaust. Kalau CLA 35 dia keluar 2 exhaust, satu kiri satu kanan. Lagi smart, lagi steam habis lah. So, dan sedikit ducktail adalah melengkapi untuk bahagian belakang. Maknanya dia nampak lawa, nampak garang. Sebenarnya dia tak ada ducktail, memang dia tak lawa gila. Nampak tertogel lah belakang. Okey. Dan yang paling best sekali, kita ada warna grey. Inilah warna untuk CLA 45S yang paling special sekali, paling diminati orang, warna metallic grey. Kita ada warna hitam. Kita ada on the way kami warna putih dan warna merah. Sebelum ni aku pernah jual warna merah 2 biji. So, kalau korang berminat dengan model ni, ini adalah model yang patut ditujukan kepada anda semua, kepada founder-founder, kepada businessman di luar sana, kepada executive young people, iaitu orang-orang muda yang berjaya, yang ada berjawatan dalam company-company besar. Korang boleh try, datang, test drive sendiri, pandu uji kereta model CLA ni, kena tak dengan jiwa sebab harga serendah RM325,000 sahaja, dan model ni juga datang dengan warranty. So warranty kita akan provide pada korang semua, dan sebelum delivery kita akan buat servis, kita akan buat inspection sebab dia model Mercedes, dan yang paling penting sekali, dia tidak ada keluarkan kos yang tebal untuk memaintainkan kereta ni compare dengan BMW ataupun Audi. So guys, selamat bertenang semua, balik rumah, duduk diam-diam, start berkira-kira. Kalau korang berminat dengan model ni, klik link description di bawah, dan jangan lupa
like, share dan komen video Amirul. Assalamualaikum.